Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi di DRA Stream hari ini 18 hari bulan Ogos 2022. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada anda semua yang malam tadi memberi sokongan kepada projek pilot debat anak muda yang dijalankan secara langsung dari Impression Studio di Cyberjaya. Saya fikir kata dia adalah angka yang luar biasa apabila kita ada 1,100 tontonan di Facebook dan 700 di YouTube. Dan hari ini bila saya publish review mengenai sesi semalam, masih lagi 1,400 orang lebih memberi respon. Alhamdulillah. Tanda tuan-tuan menerima dengan baik usaha ZRA Stream yang consider old school ni untuk menjalankan sesi dialog kerjasama, debat, pertukaran pandangan, bersetuju untuk tak bersetuju, mencari hujah-hujah logik dan mantik dengan generasi muda. Dia memberikan gambaran juga kepada saya tentang saya sudah begitu tua. Bila ingat balik zaman-zaman saya merasakan saya mewakili generasi 80s dan 90s, The Angry Young Man, ataupun zaman orang marah. Alhamdulillah tuan-tuan memberi ruang untuk saya berdialog dengan Anis dan juga dengan M semalam. Saya fikir kata dia macam satu keajaiban. Dia rasa saya termenung, saya tak tahu sama ada nak bergembira ataupun tidak. Tapi walaupun saya seorang yang tak ada euforia, tapi saya dapat merasakan bahawa terbit rasa terima kasih yang amat sangat. Terbit rasa saya sudah melakukan perkara yang kecil di tengah-tengah apa yang disebut sebagai seorang tua yang merasakan dia masih mahu mengemukakan pandangannya. Tapi apabila dia memilih untuk bersama dengan generasi yang 3 dekad lebih muda daripada diri saya, tuan-tuan menerimanya dengan baik. Syukur Alhamdulillah. Saya berada di tempat yang gelap kerana kita lama kita tak pergi kepada dark story ataupun dark side memory. Ini adalah tempat yang gelap. Bagi mereka yang lama di Kuala Lumpur, saya belanja dulu tempat dia. Ilhamkan tunjuk tempat dulu. Saya tunjuk bagi saudara yang lama di Kuala Lumpur, saudara akan ingat tempat ni. Bagi mereka yang tahu tentang selalu dipanggil sebagai budak benteng ataupun budak Abdullah Munshi, ini adalah Balai Polis Dan Wangi yang pada tahun 80-an, 90-an saudara di KL, dia hanyalah bangunan kayu yang tak ada menara segala macam ni, dia hanyalah bangunan kayu. Dan saudara tahu di belakang bangunan kayu tersebut terdapat arkid yang dipanggil sebagai Komplek Munshi, di mana salah satu lagi pada, saya tak sebut mercu tanda, tapi saya panggil sorot tersembunyi. Peniaga-peniaga Melayu memulakan perniagaan. Siapa yang tahu Komplek Munshi, saudara akan tahu dia adalah sebuah benteng kecil yang di banner adalah bentuk bazar. Tingkat bawah adalah peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan kecil, perusahaan barangan kulit, cenderamata. Tingkat 2 adalah kedai makan yang terkenal dengan kedai ikan bakarnya yang sangat popular pada waktu makan tengah hari. Tapi bagi siapa yang hippies macam saya, yang menghabiskan kehidupan merayau di Kuala Lumpur, tuan-tuan akan ingat Balai Polis bangunan kayu, Balai Polis Dan Wangi ni. Kemudian di belakangnya Komplek Munshi, dan di tapak ni dulu saudara akan ingat di sinilah benteng Kuala Lumpur yang kita makan di atas padang lapang, yang dibangunkan dengan kemah-kemah yang dinaikkan pada waktu petang. Siang dia adalah kawasan parkir, malam dinaikkan bangunan-bangunan kemah tarfan. Yang saudara masih ingat tentang bermulanya perkataan nasi goreng USA. Kita tertanya-tanya, daripada US ke tak? Nasi goreng USA adalah udang, sotong dan ayam. Saudara akan ingat nasi goreng Pattaya mula diperkenalkan. Pada waktu itu masakan-masakan Thailand mula dibawa masuk, menjadikan padang lapang yang sebelum naik kompleks semua house ni dan juga parking lot tu, dia adalah kawasan yang paling happening di Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan yang main motor RD, motor besar yang kena demam Azura ditayangkan tahun 82, tapi fenomenanya cetus 83-84, saudara akan ingat
pelakon terkenal Roy Rafi, Syed Sobri akan turun dan memakir motor yang mereka pakai, motor-motor besar yang dipakai dalam filem Azura. Dan waktu itu adalah luar biasa bagi anak-anak muda Melayu memiliki motor besar. Saya bukan kaki motor lah, tapi saya ingatlah zaman tu RD 125, 250, RD Tong 350. Kemudian ada JSX. Macam-macam lah motor yang pada malam hari akan diparkir di tepi jalan dan akan menjadi kerumunan. Ramai orang. Dia seperti dataran merdeka pada era sekarang, tapi dia dipanggil sebagai benteng. Kerana banyak benteng ni antara kawasan benteng lama. Saya datang sini sebab saya nak cerita memori, banyak kenangan bagi mereka yang menjadi anak rantau di Kuala Lumpur. Pada pertengahan 80-an, kawasan ni adalah kawasan yang banyak memori, hitam dan putih. Ketika dia adalah bangunan benteng lama, dan pada tahun-tahun dadah heroin menjadi sangat fenomena. Kuranglah kita, dan ganja, dadah dan ganja menjadi sangat fenomena. Ini antara kawasan yang dianggap sebagai lubuk ganja dan juga lubuk heroin. Selain daripada kawasan bawah benteng yang tak diguna pakai kerana dijadikan parkir, tapi orang tak berani parkir kerana urus niaga dadah dan urus niaga ganja berjalan dengan begitu banyak, dan anak-anak muda yang menjadi gangster ataupun menjadi samsing jalanan di Kuala Lumpur menjadikan kawasan ini sebagai pengkalan. Dia nama-nama hebat pada waktu itu. Saya pernah menjadi hippies dan tinggal di sini. Dan saya teringat untuk live malam ni adalah kerana ada seorang rakan ZRA Stream yang dipanggil sebagai silent viewer yang memandu daripada Terengganu datang Kuala Lumpur untuk jumpa saya. Jadi bila sampai di Kuala Lumpur, dia tak tahu nak kontak saya. Dan pada malam yang saya live di Dataran Merdeka, dia datang. 2 hari lepas dia datang ke Dataran Merdeka dan terus bersalam dan peluk saya. Dia adalah seorang yang skematik. Belajar di sekolah asrama penuh, masuk ke sekolah menengah teknik. Sekolah menengah teknik pada tahun 80-an adalah sekolah grade A, asrama penuh terpilih di seluruh negara. Jadi dia datang jumpa saya. Dia kata dia ingin bercakap kepada saudara mara dia yang muda-muda, anak dia yang paling muda. Jadi walaupun anak dia dah sebaya saya kerana kami hampir sebaya dan dia pun dah pencen. Dia kata satu yang dia datang untuk kata dia untuk kacamata seorang yang masuk ke sekolah menengah teknik dan kemudian melanjutkan pengajiannya dalam bidang kejuruteraan, menjadi engineer ataupun jurutera dan masuk ke universiti pada 80-an adalah pencapaian luar biasa untuk anak-anak Melayu ketika universiti swasta belum ada. Mereka yang belajar di UTM akan menganggap bahawa hanya yang terbaik, yang terpilih saja yang akan dapat melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi. Jadi dia datang dan jumpa dengan saya. Dia kata, dia panggil saya Haji lah. Sebab walaupun saya suruh dia panggil saya Zainal. Dia kata, saya follow semua stream tuan. Saya follow semua. Saya cuma satu dia kata. Bagaimana seorang yang, dia katalah, yang saya anggap jahat pada waktu muda, boleh akhirnya membuat saya menonton semua stream. Dia menonton semua stream saya. Saya berdiri lama nak fikir dan saya tak pernah fikir bahawa satu hari akan ada orang datang dan bertanya soalan demikian kepada saya. Dia kata dia tak akan balik selagi saya tak menjawab kerana dia juga membawa soalan yang juga disoal oleh isteri dia. Cuma isteri dia malu nak datang jumpa saya. Walaupun mereka berdua sampai di Kuala Lumpur, tapi isteri dia mewakilkan kepada dia untuk datang jumpa saya dan dia kata saya mesti jawab soalan tu. Supaya satu hari dia kata dia boleh bercakap pada anak-anak dia, pada anak saudara dia. Bagaimana seorang yang pada kacamata dia lah, dia gambarkan cerita-cerita saya pada zaman muda saya ni. Kerana saya tuan-tuan pun tahu, saya selalu cerita pada tuan-tuan, saya menjadi hippies. Apalah yang ada dalam Kuala Lumpur ni yang selagi boleh diteroka secara percuma oleh mereka yang mengeksplorasi kehidupan jalanan. Jahat dan baik, hitam dan putih. Selagi nampak depan mata, semua kita boleh explore lah. Kerana saya pun pernah stream dengan saudara kehidupan saya sebagai budak Padang, kehidupan saya sebagai budak pertama pada pertengahan 80-an. Saya cuma bagi tahu pada dia, kata satu benda yang menyelamatkan saya walaupun kawasan ni penuh dengan dadah dan penuh dengan ganja. Walaupun saya boleh hidup dengan, kalau saya nak pilih lah untuk menjual dadah
Masa tu 2 straw, 3 straw RM10. Kita adalah komisen RM2. Kalau kita tolak ganja pada waktu tu, satu kartus RM2.50, RM3. Kita boleh tolak 4 RM10. Kita adalah gaji kita RM2. Yang membolehkan kita ada income lah RM20 atau RM30 sebagai pengedar. Tapi saya tak memilih kehidupan tersebut sebab saya kata dia menjadi pengedar, kata saya, menjadi orang terlibat dengan dadah dan menjadi orang terlibat dengan jenayah. Saya kata memakan banyak masa. Jadi saya tak boleh nak membaca buku. Sebab saya ingat balik saya kata pada dia, saya membaca buku yang sama kerana susah nak dapat buku. Buku yang pertama saya beli pada tahun 1984 yang mahal harga dia di Pustaka Antara dekat bangunan UMNO lama. Saya rasa RM20 buku tu, tebal, Sejarah Eropah Moden. Yang mana saya terpaksa meminjam separuh daripada duit buku daripada peniaga burger dekat Medan Tuanku, bangunan UMNO tu, dan masuk ke Pustaka Antara bayar. Kemudian bila saya ada duit, saya pergi bayar RM2 kerana saya meminjam separuh daripada duit untuk membeli buku RM20 tu daripada orang yang meniaga burger di situ. Saya kenal dia tapi saya lupa nama sebab ini adalah tahun-tahun 84. Jadi kerana itulah satu buku yang saya ada. Itulah yang saya ulang baca hinggalah saya fikir kata kenapa saya sangat meminati sejarah dan kenapa saya sangat obses pada tahun, nama, kejadian, peristiwa, cantuman peristiwa. Kerana sejarah Eropah moden panjang tuan-tuan, 1,000 muka surat lebih pada waktu tu. Jadi saya kata, kalau saya mengedar dadah, kalau saya terlibat dengan dadah, kalau saya buat kerja-kerja jahat, saya terpaksa hidup dalam keadaan tak boleh nak membaca. Sebab saya kata, satu hari saya kena habis 3 dan 4 jam membaca. Jadi saya kata, saya kena cari pekerjaan yang sesuai. Tapi oleh kerana pada zaman lara saya tu, pada satu zaman saya keliru. Saya bekerja di pasar, saya bekerja di pasar coket, berulang balik. Pada hari-hari saya rasa saya dah ada duit, saya akan keluar berhipis lah. Saya panggil itu 3-4 hari tak balik rumah dan hidup merayau di Kuala Lumpur. Mencari kebebasan mutlak. Tapi di tangan saya sentiasa ada buku. Jadi saya akan ingat lah. Medan, parking lot bangunan Abdullah Munshi itu bawahnya tu. Di mana kalau siapa yang main 80-an, tuan-tuan tak akan lupa kepada seorang budak yang dipanggil dengan nama Sing Pailang. Yang paling samsing lah. Jadi saya hidup dengan mendapat kebenaran dia untuk duduk bawah tu. Walaupun dia tak layan saya apa semua. Tapi saya dibenarkan untuk duduk di bawah tu. Saya tak jual ganja. Saya tak terbabit dengan dadah. Saya hanya memerlukan ruang itu kerana bawahnya sunyi dan sangat tenang untuk membaca. Jadi saya habis membaca. Ada duit sikit saya beli makan. Tapi Sing ni dia baik dengan saya tuan-tuan. Walaupun dia pusher, dia tokan dadah yang hebat lah. Nama dia kalau dalam Kuala Lumpur ni untuk orang yang mencari ganja. Kalau dia pergi beli sarapan, dia akan beli saya teh tarik dengan roti canai taruh gula. Sebab dia tahu saya tak makan kari. Dan kalau dia pergi beli makan tengah hari di Trivoli, ada nasi kukus Trivoli Hotel depan tu. Dia ada juga Trivoli Restoran di Jalan Tengku Abdul Rahman. Dia akan beli dekat saya juga nasi kukus Minang. Yang pada waktu tu nasi kukus sangat mahal. Tak macam sekarang kita sebut nasi kukus kan. Nasi kukus pada zaman tu elit, RM3.50 untuk dapat nasi dan juga seketul ayam. Jadi saya datang tak pernah lah pula saya sangka orang akan memandu daripada Kemaman, Terengganu datang ke Kuala Lumpur dengan isteri. Kemudian isteri dia pula bertudung dan malu nak jumpa saya. Wakilkan suami dia datang supaya saya boleh bercerita kepada dia. Dia kata kalau jawab soalan ni baru dia nak balik. Jadi saya bercakaplah dengan dia sama 1 jam lebih kerana seorang datang daripada jauh. Dan kemudian barulah recall semua memori tu. Dan kemudian saya fikir kata, saya kongsilah dengan saudara bagaimana orang keajaiban buku menyelamatkan saya. Kalau saya laluk, saya tak boleh baca buku. Kalau saya sibuk jual dadah, saya tak boleh baca buku. Dan buku-buku sejarah, terutama sejarah Eropah moden, yang mengangkat sejarah daripada abad yang ke-16 hinggalah abad moden yang ke-20. Dia memerlukan masa stamina yang sangat besar. Kerana pertama saya harus faham tentang sejarah revolusi Perancis, revolusi industri di abad ke-18, revolusi Perancis pada abad ke-18. Saya faham sejarah daripada era Tsar Rusia, sejarah revolusi Bolshevik 1917. Saya kena baca tentang Anglo-Saxon, pecahan-pecahan suku kaum, pembentukan bumi Prusia, pecahnya Prusia, pembentukan bangsa-bangsa yang terhasil, apa yang dipanggil sebagai bangsa Eropah. Jadi saya tak maulah isap ganja dan saya tak mau isap dadah sebab perkara tersebut akan melemahkan fikiran saya dan menghilangkan obses saya untuk membaca buku
dengan bergadai nyawa lah. 20 sampai buku pada waktu tu. Dan walaupun saya ulang baca berkali-kali, kerana kita ada masa lapang yang banyak, tak ada gangguan. Jadi saya buka buku baca je. Dia boleh baca berkali-kali. Menjadikan satu adalah kerana saya membaca vocab terjemahan. Berarti vocab terjemahan ni daripada bahasa Inggeris mengenai terjemah ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Menjadi satu, saya menguasai vocab bahasa Malaysia. Kedua, saya juga menguasai vocab bahasa Indonesia. Kerana buku terjemahan sejarah berat itu diterjemahkan di penterjemahan pustaka di Indonesia, tapi pustaka antara melonggar ataupun menjadikannya semula versi Malaysia. Walaupun terjemahan asal adalah versi Indonesia. Jadi kalau tuan-tuan tengok kawasan ni, saya akan ingat yang menyelamatkan saya pada usia saya muda adalah buku. Dan hal yang sama ditulis oleh tesis seorang pelajar UKM. Dia buat tesis untuk membandingkan karya-karya realisme magis saya dengan Haruki Murakami di Jepun. Jadi kalau budak perempuan ni dia buat tesis dan saya benarkan salah satu daripada bab dalam tesis dia menceritakan kehidupan hippie saya. Sebab pensyarah dia kata agak unik bagaimana seorang penulis mempunyai kehidupan jalanan yang aneh, terdedah kepada jenayah, terdedah kepada dadah. Tetapi semua pengalaman itu meninggalkan naratif mendewasakan saya, di mana saya melihat jendela kehidupan dalam bentuk yang lebih humanis lah. Sebab tu saya beritahu pada saudara sejak lagi saya akan cerita. Jadi saya belanja tempatnya. Saya lebih humanis dan apabila saya balik daripada 1 jam lebih bercerita dengan rakan kita yang datang daripada Terengganu memandu kereta bersama dengan isteri dia hanya semata-mata nakkan cerita lisan daripada saya. Dia recall banyak memori yang lain. Jadi malam ni kita ada berapa orang Saham? Kita ada 800 lebih orang. Saya nak share dengan saudara tentang orang-orang yang saya kenal meninggalkan banyak impak. Sebahagian daripada mereka berada dalam cerpen-cerpen saya. Sebahagian daripada mereka berada dalam novel-novel saya. Sebahagian daripada mereka sentiasa ada di hati saya. Jadi saya taklah nak cerita. Mana buku ayah? Tak, kita kat sini je. Saya nak cerita kata, bukan kerana saya jual buku, tapi saya fikir kata satu-satu benda menjadikan saya taksub dalam perniagaan buku ni. Walaupun selepas ni tuan-tuan akan lihat bulan 9 hari bulan September, saya akan mula joki pakaian. Kerana studio dah mula renovasi hari ni. Kontraktor bagi dalam 2 minggu dia akan siapkan. Berarti selepas saya balik daripada Bazar Buku Johor 25 dan 28 Ogos, kemudian saya balik daripada Langkawi International Writer Festival 1 hingga 4 September, berarti saya tak akan buat lagi perjalanan ke mana-mana tempat. Ziarah Ekstrim tak akan committed dengan mana-mana lagi penganjur yang memohon rangkaian stream bersama, kerana saya akan menumpukan sepenuhnya stream di studio. Penjualan pakaian, penjualan produk wanita, tudung apa semua. Jadi hari ini antara hari-hari yang kita akan bercakap tentang jalanan. Saya tunjuk saudara belakang ni sedikit. Untuk ini ada kenangan overdose yang pertama saya tunjuk pada saudara. Okey. Dulu, pada tahun 87, saya nak kehidupan yang saya boleh membaca. Jadi pada tahun Hujan Pagi dikeluarkan, tahun 87. Pada tahun yang sama, The Light of August diterjemahkan. William Faulkner, The Light of August diterjemahkan sebagai Cahaya August. Pada tahun yang sama juga, Kota yang Mencabar mula masuk ke pasaran, iaitu novel yang diterjemah daripada Francisco Sional Jose, Filipin. Jadi oleh kerana saya dapat banyak buku terjemahan yang sangat-sangat saya suka, termasuk sebuah novel diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, Maxim Gorky, yang dihadiahkan oleh arwah Marin Ghazali Pikir pada saya. Saya nak satu kerja yang saya boleh buat sikit untuk makan, selebihnya saya ada banyak masa untuk membaca. Jadi bila saya ada di Central Market, kerja saya adalah membawa lukisan untuk di-frame kan. Di kedai frame ni. Dulu sini banyak kedai-kedai frame. Jadi saya akan jalan kaki daripada Pasar Budaya datang ke sini. Lebih kurang dalam 2 ke 2.5 km. Jadi saya akan dapat upah RM3. Jadi kalau satu hari saya ada 3 frame. Orang kan selalu buat lukisan di Pasar Budaya, belum ada kedai frame. Dan frame di sini murah. Sewa Pasar Budaya mahal. Tak ada orang nak buka, berani buka kedai frame. Jadi itulah kehidupan saya. Lari sekejap,
Dan kalau saya dapat 3 trip, 4 trip, gaji saya RM12 dah cukup. Berarti saya ada makan, saya ada apa, dan selebihnya saya bebas, merdeka untuk hidup dengan buku-buku yang saya ingin baca. Jadi di sini tempat-tempat saya hantar frame lukisan dan kemudian saya makan komisen hinggalah terjadi satu peristiwa yang saya nak kongsi dengan saudara. Saya ada seorang kenalan, apabila dia melihat demand frame ni besar, perniagaan frame ni besar, dan di pasar budaya begitu ramai pelukis, begitu banyak peluang untuk buat duit dengan jualan frame. Dia masuk ke CM baru saya kenal ya. Untuk memulakan perniagaan yang mudah, dia menjadi orang yang paling berani kerana tak ada siapa yang ada kedai frame ni berani memindahkan operasi mereka ke dalam sentra pasar budaya. Walaupun pasar budaya diduduki tak kurang daripada 50 pelukis. Berarti demand frame gambar ni sangat tinggi. Tapi tak ada orang berani masuk kerana sewanya sangat mahal. Maka kawan saya ni pergi pinjam dengan Along RM100,000 lebih. Dia pinjam dengan Along. Dan akhirnya terjadilah cerita seperti mana yang disebut oleh M semalam daripada UIA tu, pendebat UIA. Oleh kerana semua kawan adalah setara, apabila kawan saya dapat pinjam dengan Along RM100,000 lebih, dia mula tertarik kepada gaya hidup. Saya masih ingat lagi pada waktu tu nak beli Mercedes tahun 80-an adalah memerlukan wang yang sangat banyak. Jadi dia buka kedai frame tu mungkin hanya separuh saja daripada modal yang dia pinjam daripada Along. Manakala bakinya, dia mula berpindah kepada gaya hidup. Yang kemudiannya menjadi pengajaran pada tahun 80-an. Di mana orang Melayu apabila mereka mendapat wang pinjaman, mereka menganggap memulakan perniagaan adalah mengubah gaya hidup. Bukannya merancang perniagaan dengan tepat. Ini berlaku sampailah era sekarang. Jadi oleh kerana kawan saya telah terperangkap dengan Mercedes, terperangkap dengan pakaian mahal, terperangkap dengan gaya hidup supaya dia kelihatan bertakah-takah lebih tinggi daripada semua kawan-kawan lain yang setara dengannya sebelum dia buat pinjaman Along, akhirnya dia mengalami masalah. Perniagaannya maju tapi tak cukup untuk bayar duit Along. Berarti dia oleh kerana RM100,000, RM50,000 dia berniaga, dia boleh dapat, tapi RM50,000 yang dia habiskan untuk gaya hidup, untuk keretanya, untuk pakaian, untuk lifestyle dia. Hinggalah pada satu masa, dia tidak datang ke kedainya selama 3 hari. Berarti setahun lebih macam tu dia berniaga. Dia tak datang kedainya 3 hari lebih dan kedainya ditutup hinggalah polis datang dan buka sitaan kedai. Kerana mayatnya ditemui di Bukit Belacan. Jadi kawan saya bila dia dikejar oleh Along, dia dikejar oleh hutang, dia masuk ke dalam kereta dan kemudian dia tekup exhaust keretanya dan dia mati kerana mengalami keracunan karbon dioksida. Jadi itu satu saya teringat bagaimana bukan sekarang penyakit kita menganggap menjadi ahli perniagaan bukanlah menampakkan barang yang kita niaga. Menjadi ahli perniagaan adalah menampakkan kehidupan kita sebagai businessman. Proses penampakan atau menampakkan inilah yang menjerut ramai orang. Yang menyebabkan ramai orang akhirnya mengalami apa yang saya sebut sebagai defisit nyawa. Kerana anda bukan sahaja mencerut kewangan anda, tapi anda sedang mencerut nyawa anda. Jadi ramai orang tak perasan, dia fikir bahawa cerutan mudah adalah cerutan bankrupsi. Tapi ramai orang tak tahu, cerutan bankrupsi akan menimbulkan cerutan tekanan emosi dan cerutan tekanan emosi akan menyebabkan cerutan bunuh diri. Jadi saya ingat kes tu dan saya cerita sejak tu tuan-tuan, apabila apa-apa pun, saya bukan orang pandai berniaga sebab saya hanya bekerja 20 lebih tahun dalam sektor korporat dan akhirnya habislah sebagai panjanglah jangka yang saya duduk dalam top 3 dalam industri media. Sentiasa mengingatkan saya bahawa berhati-hati apabila anda obses untuk menjadi usahawan. Itu satu saya bagi tahu bagaimana kawan saya pertama mati kerana dia percaya untuk kelihatan berjaya dalam perniagaan, gaya hidup keusahawanan ataupun gaya hidup bisnesmen Melayu tu perlu ketara lebih dulu. Menjadikan walaupun dia seorang yang sangat rajin, dia fokus pada perniagaan dia, perniagaan frame dia sangat maju, tapi akhirnya
keuntungan tak dapat menampung kedua-duanya, iaitu hutang alung dan juga beban gaya hidup. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak kongsi je dengan tuan-tuan perempuan pada minggu-minggu akhir lah. Mungkin selepas ni saya mungkin keluar outdoor sehari, sebulan sekali, sebulan 2 kali, kerana ZRA Stream akan berpindah kepada konten yang berbeza, bukan kerana meniaga pakaian, kerana saya nak upgradekan podcast dan saya nak upgradekan konten-konten yang lebih dinamik. Berarti kalau konten macam ni saya dah boleh cerita dekat studio dan saya dah belanja jalanan banyak pada tuan-tuan. Apabila lelaki ni balik daripada Terengganu dengan wajah yang membuatkan saya berfikir, ada orang memandu dengan isterinya datang ke Kuala Lumpur nak dapatkan pengesahan bahagian yang dia anggap tersembunyi. Berarti ada cebisan yang saya cerita tentang dunia remaja saya dan usia muda saya yang saya panggil 7 tahun yang gelap tu. Kemudian orang tahu saya jadi jurnalis. Jadi semua orang kata, jadi kata lelaki ni dan isteri dia, bahagian tengah tu telah dihilangkan. Dia orang follow saya daripada garasi sampailah kepada ZRA Stream. Dia kata, kenapa bahagian tengah tu saya sembunyikan? Saya tak fikir saya sembunyikan, tuan-tuan. Saya orang yang dah berdamai dengan masa lalu. Cuma saya fikir kata, apakah ada sebab untuk saya ceritakan? Jadi oleh kerana malam tu saya dah cerita, dia dah gerakkan banyak neuron dalam kepala saya untuk mengingati kenangan tersebut. Saya ceritalah juga pada saudara kenangan-kenangan yang lain. Pada waktu-waktu saya merasa sangat hiba. Sebab manusia ni, dia tak semua hari dia gembira. Dia akan ada lalu waktu-waktu dia sangat hiba. Yang sekarang kurang saya lalui kerana saya sibuk. Dulu bila saya ada tekanan pekerjaan yang sangat berat, maka nak lari pada tekanan pekerjaan, bila datang beban yang sangat teruk, saya akan menulis. Sekarang ni sebab kehidupan saya relax, jadi streamer ni relax. Saya anggap kata 1/4 dia yang saya gunakan tenaga sebagai streamer berbanding saya bekerja di stesen TV. 1/4 je tenaga sebagai streamer ni. Kalau saya balik nanti jual bundle, berarti saya akan menggunakan separuh daripada tenaga yang pernah saya gunakan selama 25 tahun sebagai operator media, orang bekerja dalam pelbagai agensi media. Setiap kali saya ada waktu yang hiba, tak hari-hari kita menang dengan perasaan kita, ada hari-hari kita dikalahkan oleh perasaan kita. Dan setiap kali saya dikalahkan oleh perasaan saya akan menjawab kepada diri saya dengan mengingati orang-orang yang saya anggap mereka mahu mencapai seperti apa yang saya capai. Walaupun tak tinggi lah, tuan-tuan. Tetapi mereka mati kerana overdose. Kawan-kawan baik saya yang saya sayang, sampai sekarang lah, tuan-tuan, saya sayang, tuan-tuan. Berarti mereka sentiasa ada di hati saya sebagai orang-orang yang saya kenang sebagai orang-orang yang baik. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam cerpen saya cerita hujung tahun, telah mati sahabat kita itu, tuan-tuan jumpa estate dan quarters Batu 13. Ini semua cerpen-cerpen yang telah memenangi hadiah sastra. Saya tak pernah menulis cerita real, cerita-cerita realis ni bukan bidang saya. Sebab saya menulis dalam bentuk realisme magis. Itu adalah forte saya. Tapi saya bila ada hari-hari yang mengibakan, saya akan menulis cerita realis. Dan saya tak reti menulis cerita realis yang direka-reka. Kalau saya nak main betul-betul rekaan, saya akan pergi pada realisme magis. Yang saya kata ala goblin dan ala magis tu. Jadi setiap hari tu saya akan menulis. Saya akan buat hari ni saya teringat untuk bercerita kepada anda. Barulah saya tahu kenapa kehidupan saya sunyi. Kerana mungkin saya fikir kata forte ataupun enjoying life saya adalah bergaul dengan orang-orang yang complicated. Saya mungkin rasa kurang selesa berada dalam kehilangan orang-orang yang simplified life, orang-orang yang sukses. Saya kurang selesa. Saya suka berada di kalangan orang-orang yang complicated. Dia buat saya teringat cerita yang tak boleh saya lupa lah. Banyak cerita yang saya tulis, tuan-tuan, adalah pengalaman saya menjadi sastra tomo. Sastra tomo adalah juru tulis surat. Dia bermula ketika saya berusia 13 tahun. Di mana abang sepupu saya ni telah terpilih menyertai pasukan polis dan menjalankan latihan di Air Hitam, Negeri Sembilan pada tahun 1981. Pada tahun tersebut, komunikasi hanyalah melalui surat. Jadi bapa saudara saya selalu meminta saya menulis surat kepada sepupu saya ataupun abang saudara saya ni. Maka itulah saya mula menulis surat.
kehadapan, didoakan anda berada dalam keadaan saya tulislah. Dan kemudian saya akan dapat upah 20 sen. Apabila kawan-kawan saya bertanya, kenapa hari ini tak keluar? Atau kenapa hari ini kau tak ada? Saya akan bagi tahu, kata saya kena menulis surat waktu pagi. Kemudian saya kena pergi beli envelope, saya kena beli stamp dan kemudian saya kena naik basikal dan hantar ke pejabat pos. Berarti bapa saudara saya upah 20 sen pukal. Beli kertas kajang, tulis, beli envelope sekali, pergi ke pejabat pos, beli stamp dan hantar. Itu kerja saya hinggalah nanti surat datang. Saya akan mendapat tanggungjawab membaca surat dan kemudian membalas surat tersebut. Lama-kelamaan bila saya naik tingkatan 3, dia telah menjadi punca pendapatan yang sangat besar pada saya di sekolah. Kerana semua orang yang ingin menulis surat cinta akan datang pada saya. Itu banyak yang saya tulis dalam cerpen-cerpen realis saya, terutama kalau saudara beli antologi perkahwinan. Saya tak fikir ada lagi atau tidak lah. SM Zakir yang terbitkan di bawah Nusa Center dulu. Saya fikir tak berapa laku waktu keluar dulu, tuan-tuan. Tapi kata Zakir dah habis. Mungkin kerana bila saya stream ni banyak orang cari dekat Google. Zakir kata nak terbit balik, tapi dia tak hubungi dengan saya lagi. Mungkin dia tengah susun jadual masa yang tepat untuk menerbitkan kembali kumpulan cerpen-cerpen saya yang paling sikit daripada hampir 350 cerpen saya tulis, kurang daripada 30. Jumlah cerpen saya adalah kisah-kisah saya membesar. Jadi banyaklah kawan yang saya tulis ni. Saya ceritakan dulu tentang 3 serangkai. Art, Nick dan Wayne. Harap keluarga, kawan-kawan yang kenal ni tak payah apa-apalah, biar saya seorang je cerita, jangan tokok tambah, kerana saya akan buat suntingan bahagian-bahagian yang tak patut saya cerita, saya takkan cerita. Bila kami remaja dan mereka bertiga tercicir sekolah, boleh membaca ala kadar, menulis tak boleh langsung. Nak dijadikan cerita, kawan saya yang nama Wayne ni, arwah ni, seorang sangat ganas, hitam, tapi dia ada sweet smile. Jadi penarik dia adalah kerana satu adalah walaupun dia hitam, dia mempunyai rambut belah tengah yang sangat cantik, dan apabila dia tersenyum, dia nampak handsome kerana gigi dia putih bersih. Jadi dia telah jatuh cinta kepada seorang wanita berusia 14 tahun. Berarti dia orang yang berusia 15 tahun, dia jatuh cinta pada seorang budak perempuan berusia 14 tahun, dan saya berusia 14 tahun waktu tu. Kerana gadis tersebut saya kenal. Maka saya pun ambil lah upah tulis surat. Tulis surat. Bila dia dating dengan perempuan ni malu kan. Keluar daripada nak jumpa di Panggung Putra. Saya masih ingat lagi lah masa tu filem Josh Lam. Josh Lam adalah hero. Di Panggung Putra ni, siapa tahu Panggung Putra di Jalan Putra Alor Star Kedah, semua adalah filem-filem Cantonese yang top daripada Hong Kong. Berarti bagi mereka yang minat Andy Lau Takwa, bagi mereka yang minat Josh Lam, bagi mereka yang minat Chow Yun Fat, bagi mereka yang minat Tony Leung, Jackie Cheung, itu adalah filem-filem pada zaman tersebut. Jadi oleh kerana gadis ni malu untuk datang jumpa kawan saya yang bekerja jaga parking basikal ni. Kerana orang tengok wayang, dia akan ada jaga parking basikal. Jadi kawan saya ni kerja parking basikal. Jadi kalau nak dating, budak perempuan ni kena naik bas, turun di depan Panggung Putra, jumpa kawan saya. Jadi untuk membolehkan mereka tahu tarikh mereka dating ni, tugas saya lah menulis surat. Bila dia datang dengan 2 kawan untuk jumpa kawan saya ni, Katie ni, saya panggil Katie lah senang, sebab di sekolah kami usik nama manja dia Katie. Katie ni datang dengan kawan dia. Berarti kawan saya yang nama Art ni kata, dia suka pula dekat kawan tu. Berarti saya dah kena tulis 2 surat. Berarti tiap-tiap kali Wayne dengan Art ni nak ajak Katie dan kawan dia keluar, saya kena tulis 2 surat. Bila 2 datang, dia jadi 3. Ucup ni pun jatuh cinta dengan seorang lagi, menjadikan saya menulis 3 surat. Ini dipanggil kumpulan 3 serangkai. Dia orang ni dewasa sikit pada saya, ganas. Jadi orang kata kalau siapa yang tahu budak-budak Panggung Putra, budak-budak Jalan Putra tahun 80-an, tahulah tak, orang tercicir sekolah kalau mereka tak cukup keras, tuan-tuan, dia tak boleh jadi orang yang berjaga parking basikal, jaga parking basikal ni, tuan-tuan. Yang kalau orang kurang hajar datang parking basikal, tolak menolak ke cakap lebih kurang ni, hukum dia pukul je. Jadi saya menulis surat. 3 surat daripada 3 lelaki kepada 3 wanita. Jadi kan satu cerita dia, tuan-tuan. Arwah Art ni, dia ada rasa rendah diri kerana dia secara fizikalnya katik sikit, pendek sikit. Dia pendek sikit. Jadi dia ada low self-esteem. Jadi tiap-tiap kali sebelum mereka nak dating, kerana saya juga boleh bercakap dengan bahasa yang baik.
Jadi dia orang akan minta saya ajak ni, aku nak cakap apa ni, aku walaupun kalau waktu tak ada girlfriend tuan-tuan, saya lah orang yang dia orang bully, dia orang sepak, dia orang tolak kepala, bagi mandi air sabun. Air sabun tu adalah air yang digunakan untuk basuh kereta, basuh motor, yang belakang tanggung putera tu belakang dia ada tempat basuh kereta. Kalau saya buat silap je tuan-tuan, air yang bekas basuh kereta tu lah naik atas saya. Tetapi pada setiap hari mereka memerlukan saya untuk menulis surat cinta. Arwah-arwah ni akan julang lah saya ni tuan-tuan. Nak makan apa, teh tarik yang dalam tin susu tuan-tuan. Ikat tepi bukan sekarang tu, dia dalam tin susu, bukan beli dalam plastik tuan-tuan. Saya dapat yang tin susu daripada Yui Restoran di Jalan Putera. Siapa tahu tu mahal tu Yui Restoran. Dan saya akan menulis surat. Jadi masalahnya, bila hari nak dating pula, saya nak kena mengajar je. Jadi berarti walaupun mereka setahun, 2 tahun lebih tua, lebih tua pada saya mungkin 3 tahun. Jadi saya nak kena mengajar. Nanti yang relax yang tanya, dah makan belum? Apa abang? Saya terpaksa ajar. Menjadikan hubungan saya dengan mereka akrab. Tapi bila saya keluar daripada kampung pada tahun 1984 dan saya menghabiskan memori daripada tahun 79 sampailah tahun 83 dengan mereka. Setiap kali saya balik, bila tahun-tahun, kan saya kata saya 7 tahun tak balik kampung kan. Saya tak balik kampung hinggalah ketika saya mendapat tawaran masuk ke USM, barulah saya rasa ada sedikit harga diri nak jumpa mak ayah saya. Sebab saya terpaksa meninggalkan sekolah kerana diburu polis kerana kes jenayah pergaduhan kaum tu, di mana saya di-charge menyerang hingga menimbulkan kecederaan. Berarti walaupun berlaku pergaduhan dalam sekolah, sekolah menyerah kes saya pada polis. Saya terpaksa lari datang Kuala Lumpur atas nasihat kawan-kawan, lari sekejap, kau pun dah bayar duit periksa di SPM, nanti nak SPM kau balik. Jadi bila saya lari keluar daripada rumah tahun 84 dan tahun 91, kemudian saya ada kehidupan yang sedikit sukses kerana tahun 94 saya menjadi wartawan. Dan pada tahun 94 kerja wartawan ni masih ada value lah. Sebut wartawan ni berkepak lah. Pekerjaan yang dihormati, yang dianggap sukses, ada pengaruh, nama keluar surat khabar, kadang-kadang muka keluar surat khabar kan. Setiap kali saya balik tuan-tuan, saya tak ada appetite, saya tak ada selera untuk jumpa kawan-kawan saya yang... Saya ada kawan juga yang banyak. Rahimi baru balik dari UK. Saya ada kawan saya yang berjaya dalam perniagaan. Siapa lagi yang balik? Saya ada 2-3 kawan yang balik daripada overseas. Dan ramai yang telah pun menjadi orang yang berjaya dalam pelbagai perkhidmatan. Oleh kerana kawan-kawan saya yang menagih dadah ni hidup terpuruk. Antaranya tinggal di bangunan buruk. Cerita Nick saya dah pernah naikkan. Dekat Ziara Extreme awal-awal dulu artikel saya naikkan gambar. Saya ingat baru seminggu, 2 minggu saya stream, saya balik Kedah, saya tunjukkan bagaimana tempat rumah yang dia meninggal. Yang tahun-tahun sebelum dia meninggal, saya pergi menziarahi dia ketika dia dah jadi zombie lah. Zombie ni hampir menjadi mayat. Setiap kali saya balik tuan-tuan, saya akan menghabiskan masa dengan mereka. Wayne ni meninggal awal lah. Dia suntik dadah. Pada tahun 7 tahun saya hilang tak balik kampung tu, dia dah meninggal, dia overdose. Tapi Nick melalui proses yang sangat panjang. Sebelum meninggal pada tahun 2006. Sebelum dia meninggal pada tahun 2006. Dia melalui proses kehidupan yang sangat panjang. Jadi bila saya mempunyai kehidupan yang sukses pada tahun 94 sampailah tahun 2000 lebih, saya sentiasa, kalau saya balik raya, walaupun saya jarang balik raya, kalau saya balik raya, yang pertama saya lakukan adalah membeli dia sepersalinan baju raya. Jadi saya ada satu kenangan di mana pada satu kali dia bagi tahu dekat saya. Kerana dia telah suntik dadah hingga dia panggil highway. Highway bererti jarum digunakan dengan menggunakan urat di bawah kerandut lelaki. Highway ni level dia suntik dadah, dia terpaksa masukkan jarum tu suntik betul-betul di bawah kerandut lelaki. Kerana kesan dadah yang terlampau lama menyebabkan semua urat ni jadi kecut. Bila urat jadi kecut, dia tak boleh suntik dadah melalui urat yang biasa. Dia terpaksa suntik melalui highway, melalui kerandut. Jadi dia kata dekat saya, "Non, buat apa lagi nak belanja aku baju apa?" Saya cerita kat tuan-tuan jangan marah. Bila saya balik, memang saya belanja dia duit dan saya tahu dia beli dadah. Setiap kali saya sampai balik, dia tak agresif untuk minta duit. Walaupun dia jumpa orang lain ni, dia orang larilah pada jumpa dia. Tapi bila jumpa saya, dia ada rasa malu kerana setiap tahun saya balik, sehandsome mana pun saya pakai, kereta apa pun yang saya tukar, saya akan make sure dia antara kawan saya yang akan tengok saya dan dapat naik kereta saya pergi makan dengan saya.
Jadi pada satu tahun dekat-dekat yang dia nak mati tu, dia dah cucuk highway. Saya kata malam ni kita pergi beli baju raya. Ni esok kita raya. Aku mana pergi sembahyang raya, dia kata aku dah macam gini. Dia dah kurus, tak serupa manusia dah. Dan tinggal di sebuah rumah buruk yang sekarang dah dirobohkan. Kalau saudara tengok balik Facebook saya tu, posting saya yang minggu-minggu pertama bulan Mac ketika saya buat ZRA stream ni. Dia bagi tahu kat saya, janganlah selalu datang. Pasal kalau saya balik raya seminggu kan, berarti daripada bulan Ramadan tu saya akan pergilah ke tempat dia hari-hari. Jadi dia kata janganlah, jangan main selalu. Sebab sehari orang kata ambil fit. Sebab fitnah di tempat saya ni mudah tersebar lah. Saya pun bukanlah orang baik. Zaman muda saya pun terkenal brutal. Lepas tu saya tinggalkan kampung lama. Jadi polis special brand ke, orang kampung yang baru masuk ke, atau siapa yang baru up dekat kampung saya ni, tak tahulah siapa Mamat ni. Yang saudara mara yang pernah tengok saya tahu. Dia kata janganlah datang selalu, jangan main selalu, nanti jadi fitnah. Tapi saya pergi tuan-tuan, saya beli nasi walaupun kuku dia panjang lah tuan-tuan, ada kotoran dan dia isap dadah. Dengan kudis jangkitan kerana dia tinggal di tempat yang sangat berkulat. Saya akan make sure lah, kalau seminggu saya balik tu tak kurang daripada sekali. Tapi tak mungkin lah tiap-tiap hari. Tak kurang daripada sekali. Saya akan pergi berbuka puasa dengan dia, ataupun saya bawa nasi dan makan pada sebelah malam dengan dia. Selepas tarawih ke apa. Ataupun saya pergi late midnight. Maksudnya dia akan hilang. Orang-orang isap dadah ni tuan-tuan, kita tak jumpa dia pada waktu prime, waktu puncak ni, waktu mencari rezeki ni, dikira anggap lepas 12 tengah hari sampailah 2 pagi tu waktu puncak mereka mencari rezeki. Sama ada mereka pergi kutip sampah ke, mereka pergi apalah, itu dipanggil waktu puncak. Bila balik mereka akan dipanggil sebagai prime time. Kalau happy hour siang tu mereka cucuk dadah hanya untuk menghilangkan ketagihan. Tapi prime time ni dia balik pukul 2 ni tuan-tuan, kalau dia ada satu straw tu dia masak. Satu straw tu terus dia suntik, because dia panggil prime time, iaitu betul-betul melayang khayalan dadah. Kalau siang tu dia ambil hanya mengelakkan ketagihan supaya dia menjadi produktif. Jadi saya akan duduklah dengan dia dan waktu tu saya akan ingat, kata Nick, saya kata macam mana aku tak datang tengok kau dulu masa kita budak-budak cuti sekolah. Kan kau yang bawa aku naik basikal dulu tiap tahun tuan-tuan. Bila cuti sekolah kita nak pergi Mani Mandar ni kan. Bagi Mani Mandar rata lah Kedah ni. Dia memerlukan basikal. Saya ni tak ada basikal. Dan Nick ni basikal dia adalah basikal galang. Galang jadi berarti kalau naik basikal biasa, saya takkan boleh pijak tu belakang skru tu, pasal kayuhan tu membabitkan hampir 15 batu. Daripada Jalan Putra Lostar, lalu ikut Pumpung, ikut Alor Merah, lalu ikut Pantai Johor, Anak Bukit, lalu ikut Titi Gajah, lalu ikut Bukit Pinang, Tok Jalal, lalu ikut Pekan Jitera, sampailah lalu ikut Batu 13 Kemunting, masuk ikut Malau, naik ke ke Bukit Wang. Bayanglah. Dan dia lah kayuh saya, dan saya ni menjadi seperti monyet lah dalam pelukan dia tu. Jadi saya kata tak mungkin saya lupa lah. Jadi saya bagi tahu juga dalam sharing saya malam ni, salah satu yang juga menyelamatkan saya daripada dadah adalah kerana saya melihat dari dekat kehidupan kawan-kawan saya yang terjerat dengan dadah. Selain daripada ketika saya di Kuala Lumpur tu, saya dah buat keputusan tak mau dadah ni, kerana dadah akan merampas masa membaca. Kerana membaca memerlukan ketekunan, fokus, waktu yang panjang. Jadi daripada saya duduk lorong belakang ni, saya kata mana mungkin saya memahami buku pertama saya beli 1000 muka surat lebih tu, Sejarah Eropah Moden terbitan Pustaka Antara. Pustaka Antara pun dah tutup dah sekarang. Dan begitu juga tuan-tuan, bagaimana saya boleh melupakan minat saya kepada menulis. Kerana menulis bukanlah menikmati novel saya yang dah siap, 42 hadiah yang saya dah menang, tak menikmati pun tuan-tuan. Daripada 42 hadiah yang saya menang tu, 5-6 kali je yang saya pergi ke majlis penerimaan dia. Hadiah-hadiah utama, hadiah sastra perdana yang disampaikan oleh Tuan Mahathir waktu dia menjadi Perdana Menteri, disampaikan oleh Datuk Seri Abdullah Badawi waktu dia menjadi Perdana Menteri, siapa sajalah, name it. Kerana saya menang 42 hadiah. Dan dalam sejarah saya rasa saya adalah penulis yang paling banyak menerima hadiah sastra utusan. Jadi tiap kali majlis saya tak nak pergi, sebab dekat situ akan tulis berbaju Melayu atau berbaju batik. Tak mungkinlah saya minat pakai baju Melayu, baju batik lagi lah. Biasanya isteri saya menjadi wakil. Tapi tuan-tuan,
tak mungkinlah saya lupa minat saya menulis. Kerana menulis adalah memori tentang kawan-kawan saya. Menulis tu menulis cerpen, menulis novel apa tuan-tuan. Dia bukanlah memori tentang Zainal ingin menjadi seorang cerpenis, Zainal ingin menjadi seorang novelis, atau Zainal ingin menang hadiah. Tapi oleh kerana saya pernah menjadi penulis kepada semua kawan-kawan saya yang mana saya ingat ni, Ibawa yang meninggal, yang saya tulis dalam cerita akhir tahun tu. Kemudian telah pergi sahabat kita itu, saya menulis tentang ni. Dan kawan-kawan yang lain saya tulis. Siapa ada buku antologi yang tercinta tu akan tahulah, sebab dalam tu ada 20 cerpen ke lebih saya ingat tentang kenang-kenangan. Jadi saya cerita dengan saudara tentang bagaimana besarnya pengaruh membaca. Jadi membaca bagi orang yang mahukan sesuatu yang besar dalam hidup dia. Dia bukanlah tentang mendapatkan ilmu dalam membaca. Tapi membaca adalah perjuangan untuk tidak dikalahkan oleh kehidupan yang lain. Jadi barang siapa yang merasa dia terdedah pada kehidupan yang lain yang berbahaya, atau barang siapa yang menjadi ibu bapa yang dia rasa anak dia terdedah kepada kehidupan lain yang mungkin berbahaya, membaca adalah salah satu alat menyelamatkan diri kita daripada kehidupan yang berbahaya. Lepas tu bila saya suka membaca sampai sekarang pula tuan-tuan, dia jadi habit. Tapi dia jadi memory. Saya kata mana mungkinlah saya mengabaikan buku-buku yang diterbitkan yang berkualiti tinggi, buku-buku yang diperkatakan orang, buku-buku yang kalau saya baca saya rasa meningkat pengetahuan saya. Mana mungkinlah saya berhenti membaca. Kerana membaca menyelamatkan zaman havoc saya daripada dada. Saya bir pun tak boleh bau tuan-tuan. Saya cerita dekat tuan-tuan, kalau orang minum minuman keras, saya nak berada di sekitar mereka pun tak boleh. Kerana saya mempunyai alahan mual yang sangat dahsyat pada bau minuman keras. Jadi saya share dengan saudara. Kita ada berapa orang lah sekarang? 1,300 orang. Saya share dengan saudara. Jadi setiap kali saya melihat buku, tak kira lah ni orang Melayu ke, Salahuddin, buku Muhammad, apa saja buku, saya akan ingat kata, saya bukan saja terhutang ilmu pada buku, saya terhutang budi pada buku. Sebab tu saya jual jin ni tuan-tuan. Saya cerita kat tuan-tuan, jual jin ni, pendapatan dia 6 kali ganda. Keuntungan menjadi joki pakaian dan menjalankan perniagaan pakaian 6 kali ganda daripada perniagaan buku. Saya dah buat, tuan-tuan pun tahu rekod saya, tuan-tuan yang follow saya ni, 3 tahun yang kita ceritakan ni adalah 3 tahun yang saya hidup sebagai streamer sepenuh masa, tak pernah bercuti lebih daripada seminggu. Saya berhenti daripada garasi dan saya buka ZRS Stream, saya cuti 5 hari je. Lepas tu lain-lain pada tu, tuan-tuan pun tahu, paling lama saya cuti 2 hari tu dah kira luar biasa dah. Kebiasaan saya cuti sehari je dalam seminggu. Malah dulu saya stream 2 kali sehari, 12 kali seminggu. Sebab saya stream petang dan malam. Tak lama lagi saya akan balik stream petang dan malam. Sebab tu saya cerita tentang kehebatan buku dan hubungan dia dalam membina manusia. Berarti buku bukanlah saja satu adalah untuk menambah pengetahuan dan menjadi pandai. Tapi percayalah, kalau tuan-tuan besarkan anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan berjasa kepada remaja yang masih boleh dibentuk dengan memberinya buku. Buku bukan semata-mata berdiri sebagai sesuatu untuk menggambar kepada orang kita pandai. Oh, saya tahu semua benda. Saya dah baca buku tu. Saya kan orang selalu main palatau buku ni. Dia jadikan buku sebagai batu bata. Banyak orang mengambil kaset ilmu ni, buku sebagai batu bata. Dia susun, dia naik duduk. Berarti kononnya level dia tinggi sikit pada orang lain kerana tebalnya rak buku daripada yang dia dah baca. Dia menganggap bahawa buku ni telah meningkatkan darjat dia kerana pengetahuan dia. Tapi saya tak berada dalam liga tu, tuan-tuan. Saya tak berada dalam liga mengatakan bahawa buku adalah satu untuk bermegah-megah. Tapi saya fikir kata buku adalah sesuatu yang indah. Hanya bila tuan-tuan main dalam rhythm dan berada dalam soul buku, saudara akan dapat rasa bahawa menikmati buku adalah sangat indah. Dia bukanlah sesuatu untuk bermegah-megah. Kerana buku bukanlah pangkat, buku bukanlah darjat, buku bukanlah Mercedes, buku bukanlah jam Rolex, buku bukanlah segala mak nenek lah yang tuan-tuan boleh kaitkan dengan kemewahan. Tapi buku adalah satu benda yang penuh dengan keindahan. Itu dia saya bagi tahu pada saudara kenapa saya menulis. Sekarang ni bila seorang DM saya, kata dia cari satu cerpen saya tak jumpa, iaitu
dan seterusnya aku telah jatuh cinta. Dia pernah dengar dia kata saya cerita dekat garasi tentang 3 wanita yang saya temui di 3 wilayah berperang, yang mana saya hidup dalam keadaan sangat kesedihan kerana melihat mayat, pembunuhan dan kematian. Dan bagaimana 3 wanita yang muncul hanya sekilas ni telah menyebabkan saya mempunyai jatuh cinta yang sangat hebat. Kerana dengan jatuh cinta tersebut dia boleh menjadikan saya rasa segala ketegangan perang, kematian, kebuluran yang saya saksikan depan mata di lokasi tersebut dapat saya hindarkan daripada menjadi beban yang tak tergalas. Jadi menulis adalah satu proses di mana kalau tuan-tuan tanya dengan saya, perlukah kita menjadi penulis? Saya fikir semua orang perlu menjadi penulis. Dan semua orang tak perlu fikir pun apakah kita akan berjaya sebagai penulis. Kerana menjadi penulis, jaminan dan keindahannya bukanlah kesoharan. Menjadi penulis, jaminannya bukanlah, keinginan sebenar penulis ini bukanlah tentang kemasyhuran, menjadi terkenal dan nama anda disebut orang. Menjadi penulis adalah supaya pada satu ketika anda akan ingat bahawa anda berada dalam satu memori yang indah, yang mana rakaman memori tersebut telah anda tulis. Sebab itu saya kata semua orang sepatut menjadi penulis pada dirinya sendiri. Sempurnakan dunia anda sebagai pembaca dengan anda juga adalah menjadi penulis untuk bacaan diri sendiri. Jadi ini kelengkapan-kelengkapan yang saya ajar, bukan saya ajarlah, saya share dengan saudara. Bagaimana saudara nak memaknakan pengetahuan. Memaknakan pengetahuan bukanlah semua orang akan stream, bukanlah semua orang akan datang dalam debat macam saya semalam. Kerana manusia tidak akan mengalami banyak gangguan oleh persekitarannya. Ancaman manusia sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sebab itu saya beritahu pada saudara, apabila seseorang tidak menemui apa-apa dalam dirinya, dia kata dia temui dirinya pada kereta besar. Seseorang yang tidak boleh menemui apa-apa pada dirinya, dia kata dia menemui dirinya pada jam Rolex 100,000, pada Graham, pada Patek Philippe. Seseorang yang tak boleh menemuinya dirinya di mana-mana, dia kata dia akan temui dirinya dengan mengambil gambar dan letak di IG yang dia dah naik jet peribadi. Kekosongan-kekosongan jiwa yang sangat melarat dan sangat lara boleh ditebus sekiranya tuan-tuan adalah orang yang menghormati diri tuan-tuan sendiri apabila tuan-tuan membaca karya tuan-tuan sendiri. Walaupun tak dicetak, tak dibukukan, penulis yang hebat adalah seorang yang kemudian menghormati hasil tulisannya sendiri. Jadi impreskan diri anda, sukseskan diri anda, dan jadikan diri anda orang yang menghormati diri anda sendiri kerana anda adalah penulis yang menulis sesuatu untuk dibaca oleh diri anda. Dan jadikanlah anda seorang pembaca yang hebat. Kerana sekali dalam seumur hayat saudara telah membaca karya yang saudara tulis untuk diri saudara sendiri. Kerana tidaklah berarti dalam hidup menjadi penulis ada sesuatu yang akan dibaca oleh orang lain atau dipuja-puja ataupun dicetak, dikejar-kejar ataupun dibeli-beli orang. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah, berapa orang kita ada sekarang? 1.2 ribu orang. Saya share itu je. Kalau ada soalan, saya jawab lah. Kalau tak ada, saya jual buku dulu kalau tuan-tuan nak. Malam ni saya tak naik banyak buku lah. Kalau tuan-tuan nak, saya ada Muhammad ni. Yang janganlah salah faham. Buku Muhammad ni saudara boleh baca dalam banyak. Nabi Muhammad SAW. Muhammad yang banyak orang baca adalah Syama'il Rasulullah. Ada banyak. Cuma membaca Muhammad daripada Martin Link membaca 2 dalam 1. Iaitu satu adalah kisah Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang kedua adalah Martin Link sendiri. Kerana Martin Link ni seorang mu'alaf, seorang lelaki yang hanyut dan hampir hangus hidupnya dibakar oleh kekeliruan mengenai Tuhan. Dia dilahirkan 1909 di England, London. Sampai usia dia 29 tahun, dia bekerja dan akhirnya saya anggarkan dia bekerja pada usia 24-25 tahun lah di Museum Arkib London, di mana pengkhususan dia adalah mengkaji teks klasik. Oleh kerana British menjajah banyak negara-negara. British bawa balik banyak teks daripada Mesir dan banyak teks daripada negara Arab selepas Perang Dunia Pertama. Jadi dia ni di cold storage kerana dia seorang complicated. Kerana dia seorang Kristian yang menolak trilogi, dia tak Trinity, dia tak percaya tentang konsep 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Anak. Dia cuba menjadi pengikut Buddha, tapi dia tak faham mengenai kewujudan antara Tuhan dan Shangri-La. Berarti perjalanan Buddha tu nak pergi Nirvana tu, dia tak faham apakah Shangri-La itu adalah lebih penting atau Tuhan lebih penting. Dia cuba menjadi penganut Tao, tapi dia menganggap bahawa mustahillah nenek moyang adalah sesuatu yang perlu disembah.
Hinggalah ketika dia Allah atur di mana dia di cold storage, maksudnya perangai dia pelik, dia seorang yang suka dikawal kerana dia mengalami kekusutan minda mengenai agama, maka dia telah pun dipindahkan oleh bos dia masuk ke dalam gudang yang tak ada orang nak kerja, iaitu gudang untuk melihat teks-teks klasik Islam yang telah dicuri oleh orang-orang British, dibawa balik ke London. Di situlah dia menemui sebuah teks yang menulis tentang Nabi Muhammad SAW, dan dia kata, inilah lelaki yang aku cari, inilah agama yang aku cari. Jadi nasib dia baik pula apabila British berbagi-bagi tanah dengan rakan-rakan jajahan yang lain selepas Perang Dunia Pertama. Pada tahun 39 dia dihantar untuk, kerana waktu itu Mesir berada dalam bawah jajahan British, dia dihantar ke Mesir untuk menjadi penterjemah. Dan Allah atur juga bila dia sampai ke sana, rakan sekerja yang sepatutnya dia lapor tugas tu kemalangan dan mati, maka dia dilantik sebagai orang yang mengetuai operasi menilai teks. Masa itulah dia sampai sana, dia meluk agama Islam, dia mempunyai akses banyak kepada sejarah Islam, dan kemudian dia dikenali sebagai antara sarjana teks klasik Islam yang hebat. Sebab itulah dia menulis tentang Nabi Muhammad, dia menulis tentang Saidina Abu Bakar, dia menulis beratus buku, tuan-tuan. Tapi yang hebatnya, dia masuk Islam tahun 1939, tahun 1983 baru dia tulis buku ni. Berarti 40 lebih tahun tu dia dah tulis macam-macam. Dia tak berani menulis tentang Nabi Muhammad SAW kerana rasa kagum dan rasa takut dia menulis sesuatu yang tidak sempurna. Jadi usia dia 70 tahun lebih. Dan setelah daripada tahun 40 masuk tahun 43 tahun dia masuk Islam, dekat 44 tahun barulah dia menulis buku Muhammad. Martin Link ni, tuan-tuan, selain dia tinggal di Mesir sebagai seorang sarjana teks klasik yang dihormati oleh dunia, terutama dari segi kajian terhadap teks klasik Islam, dia juga adalah seorang aliran sufi. Dia meninggal sebagai seorang pengikut tarekat sufi yang terkenal di Mesir. Pada usia dia 96 tahun, kerana dia cinta pada Rasulullah, dia telah dipanggil untuk menyampaikan ceramah yang sangat hebat di London pada tahun 2006, pada hari Maulidur Rasul, iaitu hari mengenang keputeraan Rasulullah SAW. Dia jemput ke London, dan Allah bagi dia satu penghormatan kerana dia hormat dan cintakan Rasulnya. Allah bagi dia satu penghormatan di mana di London dia menyampaikan ceramah kepada lebih 3,500 sarjana daripada seluruh dunia untuk mendengar pandangan seorang yang dianggap paling tahu tentang Nabi Muhammad SAW secara kajian teks. Sebab tu dalam buku ni dia tulis, petikan-petikan yang dia ambil hanyalah daripada riwayat hidup berdasarkan surah terawal, sejarah terawal. Ini menjadikan karya Martin Link mempunyai posisi yang lebih, bukan lebih baik, mempunyai posisi yang lebih unik berbanding karya-karya mengenai Rasulullah SAW yang ditulis oleh ulama. Kerana ini ditulis oleh seorang cendekia ataupun dianggap sebagai seorang intelektual dalam bidang yang khusus, iaitu pengkajian teks klasik. Jadi bila umur dia 96 tahun, dia sampaikan ceramah dia yang terakhir. Orang dah umur 96, tuan-tuan, bercakap kepada 3,500 sarjana seluruh dunia yang datang ke kota London untuk mendengar ceramah daripada seorang pemikir Islam pada hari Maulidur Rasul. 10 hari selepas dia menyampaikan ceramah, dia kembali ke rahmatullah. Jadi dia sentiasa menjadi aspirasi kepada saya satu tentang orang yang nak mencari kebenaran. Allah akan bagi kebenaran. Kalau orang itu mencintai sesuatu yang Allah cintakan juga benda tersebut, maka pasti orang itu akan mendapat nikmat kecintaan tersebut. Ini boleh dapat daripada Martin Link, seorang yang dilahirkan sebagai bukan Islam, masuk Islam, mengabdi diri dia kepada sejarah Islam dengan pengkhususan mengkaji teks-teks klasik. Cinta dia pada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah atur ujung hidup dia pun, dia mengucapkan selamat tinggal kepada dunia dengan syarahan dia yang terakhir adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau saudara nak log, buku ni saya ada 2 edisi. Amin ada mana ni? Amin ada ni RM80 edisi biasa. Kalau tuan-tuan nak edisi kulit hijau yang lebih eksklusif, RM110. Okey? Bagi tuan-tuan yang nakkan Salahuddin Ayyubi, saya dah tak larat malam ni nak cerita, tapi tuan-tuan nak Salahuddin Ayyubi, lelaki terhebat yang selalu tak boleh dipisahkan dengan stream saya daripada zaman saya mula stream ni. Salahuddin lah yang saya duk cerita pada saudara. Saya nak cerita Muhammad Al-Fatih, tapi kita tak ada buku. Kerana Muhammad Al-Fatih lah lahir 200 tahun selepas Salahuddin. Kerana Salahuddin menyelesaikan misi. Kerana antara misi Saidina apabila misi Saidina Umar Al-Khattab menakluk Baitul Maqdis 467 tahun.
kalah. Di mana lepas Sayyidina Umar meninggal 467 tahun kemudian, Baitul Maqdis dirampas mula oleh orang Kristian. So orang Kristian ada Baitul Maqdis dan ada Konstantinopel. Maka Salahuddin Ayyubi menyempurnakan misi pada tahun 1197 untuk merampas kembali Baitul Maqdis. Kemudian barulah Muhammad Al-Fatih melengkapkan keseluruhan misi, di mana hujung benua Eropah yang berada di atas cantuman tanah Arab, iaitu Konstantinopel, Istanbul, dijajah dan ditawan oleh Muhammad Al-Fatih pada abad yang ke-13. Siapa nak buku Salahuddin, log je buku Salahuddin, RM70, Salahuddin Sang Penakluk, yang saya galakkan saudara baca kalau saudara rasa dalam diri saudara tak kaya jam Rolex, tak kaya kereta BM, ataupun tak kaya dengan apa-apa kereta lah yang orang gila sekarang. Saudara tak mampu memiliki wang untuk sewa private jet. Tapi saya fikir kata ada satu hiasan yang akan ada dalam diri saudara yang sangat berharga. Sekiranya hiasan tersebut adalah kecintaan saudara terhadap perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Sekiranya Salahuddin boleh melakukannya, dia akan mengingatkan kita juga, tak banyak kita akan dapat melakukan walaupun sehelai daripada seluruh sejarah Salahuddin yang panjang. Kalau saudara berdepan, nak log Salahuddin Al-Ayyubi. Lari habis dah semua orang menonton ni? Tinggal berapa orang tu? 1,300? Oh, 1,000 orang tunggu. Terima kasih kerana 1,000 orang tunggu tentang buku. Yang ini saya cerita esok lah. Esok tak boleh. Besok saya akan stream kerana ada orang nak hantar beras kepada orang miskin bandar. Besok saya terpaksa buat stream beras. Lama saudara tak lawat. Saudara mara kita tu secara live. Saya lawat selalu tapi saya tak pernah live kan. Tapi besok sebab Ustaz Ashraf nak turunkan banyak beras. 30 paket beras, gula, garam, minyak apa semua. Saya aturkan satu stream supaya saudara pun boleh menziarahi secara maya saudara-saudara kita di Cokit. Ustaz Ashraf dapat datang secara fizikal dan saya belanja stream. Saudara log dan saya ucap terima kasih 1,300 malam ni. Paling banyak 1,300. Tapi ada soalan? Soalan saya layan lah. Malam ni pasal tak jalan jauh, duduk kat tangga je. Saya layan lah. Soalan, Haji boleh cerita bab belakang mati? Selalu dah cerita ni dalam video ni. Soalan, Tuan Haji minta maaf, studio nanti kemungkinan ada tak plan dan masa. Contoh buka kelas nak jadi streamer, penulis buku contohnya. Kalau saudara nak, saudara boleh datang pada 9 hari bulan September. Saya bagi kelas anjuran Jabatan JKKN. Saya dan Ramli Sharif. Selain saudara boleh tengok Ramli Sharif, saudara juga boleh tengok saya memberi kelas panjang 3 jam. Bagaimana untuk menjadi streaming, terutama dalam art performance, untuk dipindahkan art performance dalam bentuk fizikal yang dah tak seperti wayang kulit, makyong, menora apa semua tu yang dah nak pupus, tapi kita boleh streamkan dia. Kalau Pak Long minat, Pak Long turun je Kuala Lumpur pada 9 hari bulan, anjuran JKKN, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Wilayah Persekutuan. Saya bentang. Tuan Haji pernah sampai ke Padang Sanai. Kalau Padang Sanai Kedah, ya. Saya orang Kedah, pernah lah hanyut-hanyut pusing lah kot kalau Padang Sanai Kedah. Pernah lah. Mungkin kerana saya meniaga pasar malam, pasar buah, pasar pagi. Zaman-zaman saya berusia dekatan 1, dekatan 2, dekatan 3, duduk di Pekanbaru. YB Saad, masalah dadah semakin meruncing. Jumlah anggota... Satu hari saya cerita tentang sentimen falasi dalam dadah sintetik ni, bagaimana manusia akan masuk ke dalam satu dunia yang lain yang saya sebut sebagai, kalau dalam zaman heroin, morfin, ganja apa semua, kes dia lebih kepada masalah gangguan psikologi ataupun mental disorder. Tapi ada satu lagi penyakit jiwa baru yang akan tercetus kerana kesan penggunaan dadah sintetik ni, yang dipanggil sebagai sindrom falasi. Nantilah ada masa lain saya cerita untuk Siti Aisyah bin Abdul Malik. Kemudian Nizam Shah, macam mana nak tulis tentang diri sendiri, terutama part penggunaan bahasa. Okey, saya ceritalah. Menulis, tuan-tuan, samalah seperti bertukang kayu. Kalau suruh saya bertukang kayu, saya tak akan boleh. Tapi kalau seorang tukang kayu bagi tahu kepada Zainal, tukangilah sesuatu yang apabila kamu duduk di atasnya, kamu berasa dalam hidup kamu, kamu telah melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Kata dia, datanglah falsafah tu pada saya. Zainal, dalam hidup kamu, tukanglah sesuatu yang sekali dalam seumur hidup kamu boleh duduk di atasnya, yang mana kamu memberitahu bahawa kamu telah melakukannya untuk diri sendiri. Maka saya pun nak bertukang.
Dan tentulah hasil tukangan saya tak akan sama dengan hasil tukangan untuk dijual. Hasil tukangan yang telah dibayar upah. Hasil tukangan untuk tujuan pameran. Tukangan tu hanyalah memenuhi aspirasi diri. Begitu juga kita menulis. Tulis sesuatu untuk saudara baca, kerana saya sebut tadi kan, supaya saudara mengingati bahawa kepada diri saudara sendiri, saudara boleh menjadi penulis. Secara falsafahnya, saya nak menggalakkan orang menulis dengan menganggap menulis bukanlah hanya untuk menjadi penulis yang bahan dibaca orang. Menulis untuk dibaca oleh diri sendiri menjadikan saudara orang yang lebih bermakna. Kerana akhirnya apabila saudara naik, di zaman kita main komen Facebook, komen YouTube apa semua, proses menulis menjadikan saudara menggunakan otak saudara dengan bijak. Supaya proses saudara nak menulis tentang sesuatu yang saudara anggap berharga dan mewakili diri saudara tu, dia menggerakkan neuron saudara. Maka besok saudara nak komen dekat posting orang, saudara nak naik apa pun benda yang bersifat menulis, barulah tuan-tuan tahu. Menulis sebagai manusia berbeza daripada menulis sebagai haiwan. Proses saya kata tulislah untuk dibaca oleh diri sendiri supaya tuan-tuan dapat menangkap. Kalau saudara tulis saja macam tu, saudara tak akan mengendali proses penulisan yang menjadikan saudara berbeza daripada haiwan. Sebab tu bila kita menulis ni, mustahil lah saudara akan menjadikan diri saudara haiwan apabila saudara sedang menulis untuk saudara baca sendiri. Proses latihan itulah yang kemudiannya saya nak orang Melayu ada supaya basic besok bila masuk ke dalam era orang Melayu buat posting ni, taklah tiba-tiba kita kata posting ni ditulis oleh siapa, komen ni ditulis oleh orang ke oleh apa. Nak dikata ditulis oleh haiwan, tak mustahil lah haiwan boleh menulis. Supaya proses yang saudara ambil daripada saya menjadikan manusiawi dalam menulis sekurang-kurangnya saudara baca, lepas tu saudara menjadi penulis di media sosial, taklah sangat haiwan jadi dia. Itu falsafah saya nak ajar kenapa kita tulis pada diri sendiri. Kerana akhirnya seperti mana kita buat baju untuk diri kita cantik, kita nak sikat rambut untuk diri kita cantik, apa pun kita pasti menulis untuk diri kita cantik. Apabila kita boleh menguasai penulisan yang cantik untuk diri sendiri, insya-Allah saudara akan boleh cantik untuk orang lain. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang lock buku, yang teman saya 1,200, 1,300 kata Ilham, 1,000 lebih pun dah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.